Pegawai polis berpangkat inspektor ditahan dan disiasat selepas didakwa merogol seorang tahanan wanita. Kejadian dilaporkan berlaku. Berikut merupakan contoh kepada deviant events ataupun peristiwa menyimpang. Isu yang akan kita kupas sebentar lagi adalah berkaitan dengan peristiwa menyimpang dan kawalan sosial. Sebelum itu, mari kita fahami apa itu peristiwa menyimpang. Deviant event ataupun peristiwa menyimpang berlaku dalam konteks sosial yang tertentu, malah mempunyai pelbagai bentuk, tetapi semua peristiwa yang berikut telah melanggar beberapa norma kebiasaan manusia. Contoh lain perbuatan menyimpang ialah mencuri, keganasan rumah tangga, gangsterisme dan banyak lagi. Menurut Mayor Kennedy and Sacco 2001, peristiwa bukan sahaja merujuk kepada tingkah laku, namun ianya juga merujuk kepada bagaimana tingkah laku seseorang itu terbentuk. Dapat diertikan bahawa setiap individu dalam masyarakat akan berubah dan berkembang. Individu-individu ini akan berinteraksi dengan yang lain sehingga terhasilnya perubahan sosial yang berbentuk hasil interaksi baik yang bersifat kemajuan maupun kemunduran. Perubahan-perubahan ini boleh mengubah tanggapan-tanggapan sosial yang telah ada sehingga boleh menimbulkan ketidakseimbangan sistem sosial. Dalam bab ini, kita akan melihat perkaitan antara ciri-ciri peristiwa menyimpang dan kawalan sosial yang di mana ianya saling melengkapi dan penting bagi mewujudkan keseimbangan. Hal ini kerana kawalan sosial ini berperanan untuk menghapuskan atau mengurangkan kekerapan kes penyelewengan sosial berlaku. Kita lihat ciri-ciri yang terdapat di dalam peristiwa menyimpang. Yang pertama ialah deviant roles. Dapat dilihat bahawa orang yang mempunyai kelakuan menyimpang ini boleh bertindak sebagai pelajar, anak dan juga rakan sebaya. Pelakuan ini biasanya memerlukan proses atau peristiwa yang mendorong pelaku untuk melakukan kesalahan ini. Yang kedua ialah deviant places. Kelakuan penyimpangan ini biasanya dilakukan dengan mengambil kira peluang dan persekitaran sekeliling. Perlakuan menyimpang ini boleh dilihat dengan lebih banyak di beberapa tempat pada masa tertentu dan di kalangan sesetengah kumpulan berbanding di tempat lain. Ketiga, deviant act over the time. Pelaku penyelewengan sosial ini akan melibatkan diri mereka dalam kelakuan menyimpang untuk jangka masa yang panjang dalam proses untuk mencapai keseronokan diri mereka. Pelaku sanggup mengambil risiko bagi mendapatkan kepuasan dan tanpa mereka sedar, perkara tersebut akan memakan diri mereka sendiri. Yang terakhir ialah deviant acts and victims. Sifat perbuatan menyimpang bukan sahaja bergantung kepada pengalaman lepas, tetapi ia juga mempunyai perkaitan dengan tindak balas orang lain. Bukan semua pelaku menyimpang ini mempunyai mangsa kerana pelaku juga boleh menjadi mangsa kepada diri mereka sendiri. Dua proses dalam kawalan sosial. Yang pertama ialah internalisasi, iaitu merupakan satu proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang dilakukan oleh individu sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Contohnya seperti adat resam, tradisi, kepercayaan, sikap dan melalui interaksi yang berpanjangan dengan orang lain. Manakala yang kedua ialah sanksi, iaitu merupakan reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang. Ianya mempunyai sanksi positif dan negatif. Negatif merupakan hukuman yang bertujuan untuk mengecilkan hati pelaku devian, manakala positif pula merupakan ganjaran yang bertujuan untuk menggalakkan kelakuan itu menepati norma.